isu-isu semasa hubung politik negara. Jadi malam ni kita dah bersiap sedia untuk berhadapan dengan soalan-soalan panas. Ramai yang telah pun mengajukan soalan melalui ruangan WhatsApp. Kita ada sediakan nombor WhatsApp. Tuan-tuan boleh bertanyakan di nombor 01 7 3445 120 120. Sekiranya ada sebarang soalan, bolehlah di WhatsApp direct kepada nombor berkenaan supaya kita boleh menjawab terus. Kalau tulis dekat ruangan komen ni, mungkin ada sedikit masalah untuk kita kejar soalan-soalan yang dah terlepas. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Datuk, mengenai desakan UMNO supaya diadakan segera PRU 15 Datuk. Okey. Okey, adakah ini untuk kenapa, apa sebabnya tu, motif untuk mempercepatkan PRU 15 ni tu? Okey, pertama sekali kena faham bahawa kita baru saja memenangi pilihan raya di negeri Melaka. Okey. Alhamdulillah, pilihan raya di negeri Melaka kita telah berjaya memenangi 3/4. 3/4. Maknanya kita sekarang ni sudah pun mendapat good mood untuk berhadapan dengan pilihan raya di peringkat persekutuan. Kalau kita lihat daripada pengalaman yang lepas, salah satu sebab kita telah tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14, antara sebabnya ialah kita melengah-lengahkan pilihan raya. Kita masih ingat lagi tempoh yang terbaik untuk kita mengadakan pilihan raya pada pilihan raya yang pada tahun 2017, iaitu selepas Sukan C, sekitar penghujung tahun 2017. Patutnya sudah pun kita adakan pilihan raya. Namun disebabkan ada banyak pandangan yang mengatakan kita kena pastikan semua janji-janji dalam manifesto ditunaikan. Ada pula yang mengatakan bahawa kita kena pastikan bahawa persepadanan semula sudah selesai di Gazette, terutamanya di Selangor. Banyak faktor yang akhirnya jelas menyebabkan the feel good factor selepas kemenangan Sukan C itu sudah pun berakhir. Jadi kalau kita lihat di Melaka, kita sudah ada satu feel good factor. Feel good factor di mana kita telah berjaya memenangi pilihan raya tersebut dengan sangat cemerlang. Kita memenangi 75% daripada kursi-kursi yang dipertandingkan ataupun yang kita pertandingkan, dan ianya secara tak langsung akan memberikan impak kepada pilihan raya umum. Jadi sebelum pilihan raya umum ini, maknanya aura itu menjadi malap, maka itu salah satu cara ataupun masa yang terbaik untuk kita adakan pilihan raya. Keduanya, kita tidak mahu parti kita ini berhadapan dengan ketidaktentuan. Kenapa saya kata ketidaktentuan? Kalau misalnya pilihan raya diadakan selepas 15, maknanya pembubaran parlimen berlaku selepas 15 hari bulan Januari tahun depan, maka sahabat-sahabat yang berusia 18 tahun dan ke atas, mereka-mereka yang tidak pernah hidup zaman kegemilangan Barisan Nasional, terutamanya 9 tahun terakhir di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, mereka tak tahu apa kelebihan berada di zaman Barisan Nasional. Begitu juga ada di antara mereka yang baru turn 18 ni, mereka juga tidak tahu bagaimana ramai rakyat yang telah terperdaya ketika pilihan raya umum yang lepas dengan janji-janji manis Pakatan Harapan, akhirnya rata-rata telah ditipu dengan janji-janji tersebut. Janji-janji Pakatan Harapan, 60 janji yang tidak ditunaikan kecuali dengan pemansuhan GST ni, mungkin generasi yang bakal mengundi sekitar, kalau ikut sekarang ni sudah
5.8 juta. Lagi lambat kita adakan pilihan raya, maka jumlah ni boleh pergi sampai ke 7 juta orang. Kan, kalau dijangka menjelang bulan 7 dan ke atas, seperti mana yang setengah-setengah pihak mahukan, baru kita nak adakan pilihan raya, maka akan pertambahan 7 juta. Maknanya akan ada pertambahan 33%, ataupun dia akan jadi 1/3 daripada 21 juta pengundi baru ni adalah terdiri daripada orang-orang yang pertama kali mengundi. Dan dari segi kelemahan yang kita ada, pengundi muda ni biasanya mereka ni bersifat rebellious ataupun memberontak ataupun anti-establishment. Nasib kita tak baik kalau misalnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang memenuhi semua janji-janji permohonan-permohonan yang UMNO buat sebelum ni. UMNO minta supaya diberikan air sina RM10,000 secara one off. Sampai sekarang walaupun Perdana Menteri sudah datang daripada UMNO, kita tak boleh tunaikan. Jadi orang muda akan rasa seolah-olah ditipu. Sepatutnya benda yang penting yang diperjuangkan oleh UMNO ini perlu didahulukan. Tapi nak buat macam mana? Hari ini kerajaan ini masih lagi kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang dibentuk oleh 114 orang yang telah mengundi Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Yang telah mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, itulah orang yang mengangkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi kita tak boleh memerintah mengikut acuan Barisan Nasional. Jadi banyak tuntutan-tuntutan Barisan Nasional yang merupakan tuntutan rakyat. Datuk Seri Najib cadangkan kalau tak dapat bagi air sina ataupun air citra RM10,000 secara one off tanpa syarat, setidak-tidaknya bagilah air survive. Pinjaman yang diberikan sekitar 5 hingga 10,000, dan pinjaman ini dijamin oleh kerajaan melalui duit bantuan yang bakal diberikan oleh kerajaan kepada mereka-mereka yang terdiri daripada the B40. Jadi itu pun tak dapat ditunaikan. Banyak lagi benda-benda yang UMNO sendiri minta gagal ditunaikan, dan ini sudah pasti akan menimbulkan rasa tidak puas hati orang muda. Orang muda ni kita tak kata semuanya belum lagi begitu matang, tetapi rata-rata berdasarkan pengalaman tahun 2018 kita melihat kawan-kawan kita yang muda ini, mereka mudah terpedaya dengan janji Pakatan Harapan. Walaupun kita tengok di Melaka ada kesan yang sangat positif. Ramai orang muda sudah mula celik, ramai orang muda sudah mula kembali kepada Barisan Nasional. Tetapi kita tidak boleh mengambil risiko ni. Kalau kita ambil risiko ni, kita meletakkan keadaan kita memasuki pilihan raya dalam keadaan kita tak tahu what is going to be the outcome. Kalau dalam tempoh 1-2 bulan ini pilihan raya berlaku, saya berani jamin bahawa Barisan Nasional akan memerintah dengan mudah. Setidak-tidaknya kita akan ada simple majority, dan selepas kita mendapat simple majority, kita boleh bekerjasama dengan siapa saja. Kita boleh bekerjasama dengan PAS, kita boleh bekerjasama dengan siapa saja, dan kita akan tetap menjadi sebuah kerajaan yang stabil. Kalau misalnya sekerat jalan, ada polisi kita tidak disenangi oleh kawan-kawan yang berpakat dengan kita untuk mengukuhkan kerajaan ataupun untuk memastikan wujudnya 2/3 majoriti, maka kalau mereka mengugut nak menarik diri daripada kerajaan, kita tidak ada masalah. Mereka boleh pergi. Jadi penting untuk ada strong government, penting untuk ada sebuah kerajaan yang stabil, kerana dengan kerajaan yang stabil, pelabur-pelabur akan kembali melabur di Malaysia, dan dengan adanya kerajaan yang stabil, kita akan memastikan bahawa ekonomi rakyat akan kembali pulih, ekonomi negara akan kembali pulih, pertumbuhan ekonomi akan mengukuh, kerajaan akan boleh mengutip cukai seperti mana sebelum ini, dan
lebih banyak bantuan dapat kita kembalikan kepada rakyat bila mana hasil kutipan cukai kita yang kita ambil daripada mereka yang berkemampuan dapat kita agihkan kepada golongan the B40, M40 yang kurang berkemampuan berbanding dengan the top 20. Insentif-insentif untuk peniaga-peniaga yang terdiri daripada golongan the top 20 juga boleh kita tambah. Bantuan-bantuan, geran-geran yang kerajaan dulu zaman kita Barisan Nasional sediakan, boleh kita hidupkan balik. Insentif-insentif untuk pelabur-pelabur asing, insentif-insentif untuk pemain-pemain industri yang menggunakan inovasi baru, banyak yang boleh kita hasilkan sekiranya negara pendapatannya kembali normal. Ini bukan satu perkara yang mudah. Siapa pun jadi Perdana Menteri, it's not going to be an easy task. Tetapi sekiranya kita ada sebuah kerajaan yang kukuh, kita bergerak ke arah itu. Sekiranya kita masih lagi berkongsi kuasa dengan musuh-musuh politik kita, kita umpama tidur satu bantal, mimpi lain-lain, maka keadaan bergelora ini berterusan. Akhirnya pelabur tidak akan kembali ke negara ni, dan ahli-ahli politik sibuk nak mempertahankan kuasanya. Perdana Menteri sibuk nak mengekalkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Maka akhirnya yang terabai ialah rakyat. Akhirnya yang terabai ialah agenda untuk mengukuhkan ekonomi negara, agenda untuk memastikan negara dapat kita pacu menjadi sebuah negara yang maju, seperti mana yang sepatutnya kita telah capai menjelang 2021 ataupun 2023. Ini benda yang saya rasa menyebabkan saya merasakan penting untuk pilihan raya segera diadakan. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat trend di Melaka, kalau kita lihat trend di Melaka, ramai penyokong-penyokong DAP tak balik untuk mengundi. Dan ini juga memberikan sesuatu impak yang positif kepada kita juga. Lagi lambat kita turun, kita memberi masa yang cukup kepada DAP untuk bersiap sedia untuk menentang kita. Sekarang ni kalau kita tengok, kebencian rakyat terhadap Pakatan Harapan masih dapat dirasai. Kebencian rakyat terhadap Muhyiddin Yassin dan PPBM masih menebal. Rakyat belum lupa bagaimana mereka dikurung, pendapatan mereka terjejas lebih kurang 2 tahun. Mereka tidak boleh mencari rezeki secara sempurna. Nak bagi anak makan pun susah. Hutang mereka bertambah. Duit yang dapat daripada Aisina yang pertama digunakan sebagai modal. Akhirnya duit ini lebur. Bila PKP berulang kali, PKP sana, PKP sini, PKPP, PKPD, PKP macam-macam. Kan? Last kali rakyat merana, hutang alung pula akhirnya berlaku. Dan bila hutang alung tak boleh dibayar, keadaan menjadi semakin sempit, keadaan menjadi semakin buntu. Akhirnya ada setengah-setengah yang mengambil keputusan untuk mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Jadi saya yakin sekarang ni orang masih ingat tentang kebobrokan Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni orang masih ingat tentang kezaliman pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi gunakan masa yang cukup baik ini untuk pastikan Barisan Nasional boleh memerintah semula, boleh mendapat mandat daripada rakyat bagi memastikan rakyat boleh dijaga dengan baik selepas ini. Sekiranya kita ketinggalan bas ini sekali lagi, seperti mana yang berlaku tahun 2018. Kerana kita fikir soal itu, kita fikir soal ini, Perdana Menteri pula fikir nak bertahan lagi 7 bulan. Kan? Maka akhirnya yang akan jadi mangsa bukan hanya parti, yang akan jadi mangsa bukan hanya orang Melayu,
orang India, orang Cina. Bila ekonomi terkesan, ekonomi menjadi semakin parah, semua rakyat akan menanggung bahananya. Akan menanggung kesannya. Itu pandangan saya. Okey, silakan. Okey tu. Sentuh sikit pasal undi 18 tadi tu Ya. Sekiranya diorang ni tak matang dalam nak memilih kerajaan itu. Ya. Boleh tak dia akan terjadi semula ketidakstabilan politik akan datang selepas PRU? Itu sebabnya saya merasakan bahawa BN perlu diberi peluang untuk memerintah secara bersendirian, ataupun setidak-tidaknya menjadi tunjang kepada pemerintahan kerajaan Malaysia. Jadi sekiranya kita boleh adakan pilihan raya sebelum kemasukan pengundi-pengundi baru ni, maka kita ada setidak-tidaknya 5 tahun untuk betul-betul menjaga golongan muda, untuk betul-betul meyakinkan orang muda bahawa kita mampu untuk mentadbir dengan baik. Jadi kalau kita ada 5 tahun ini, kita ada satu pasukan yang bak kata orang tu terdiri daripada fresh faces, terdiri daripada pasukan yang latar belakangnya kita bagi gambaran yang mudah, seperti mana yang Datuk Zahid buat di Melaka. Kita tukar, kita revamp. Calon pilihan raya yang menang pilihan raya pun ada yang digugurkan untuk beri laluan, untuk menunjukkan kepada rakyat BN serius dalam soal mengenengahkan muka-muka baru, mengenengahkan mereka yang bersih, mereka yang berintegriti, mereka yang tidak ada baggage, mereka yang berkemampuan untuk mentadbir negara, yang datang daripada latar belakang profesional. Ada golongan peguam, doktor, usahawan, ada golongan cikgu, ada yang datang daripada golongan artis. Semua aspek kita ambil kira untuk kita buktikan bahawa kita ada pasukan yang kuat untuk mentadbir Malaysia dengan baik. Kalau misalnya kita dapat kemukakan wajah-wajah baru ini yang berwibawa, diyakini oleh rakyat, saya yakin bahawa untuk pilihan raya yang ke-16, kita sudah tidak lagi mempunyai masalah untuk menawan hati orang muda. Tidak bermakna hari ini kita gagal untuk menawan hati orang muda. Kalau tengok trend di Melaka, orang muda ramai juga yang sudah kembali bersama dengan Barisan Nasional. Tetapi kenapa kita nak ambil risiko? Sedangkan hari ini kalau kita bubarkan parlimen sekarang, kita ada peluang yang sangat cerah. Hampir 100% kita akan membentuk kerajaan selepas pilihan raya. Tetapi kalau kita tunggu, maka parti akan mengambil satu risiko ketidaktentuan. Ia boleh jadi menguntungkan, kemasukan 7 juta orang ini mungkin boleh menguntungkan BN, ianya juga mungkin boleh menguntungkan PN, ianya juga mungkin boleh menguntungkan Pakatan Harapan. Jadi kenapa kita nak masuk pilihan raya dalam keadaan tidak menentu? Kalau kita ada barisan kabinet yang berwibawa, lain cerita. Ini masalahnya, kabinet hari ini adalah kabinet Muhyiddin Yassin. Kabinet hari ini adalah kabinet yang gagal. So kita meneruskan kesinambungan kerajaan gagal disebabkan bila nak dilantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, maka syarat yang ditetapkan oleh Muhyiddin untuk melepaskan jawatan dia dan memberi laluan kepada Ismail Sabri ialah pertamanya polisi Muhyiddin perlu diteruskan dan kabinet Muhyiddin perlu dikekalkan. Jadi kalau kabinet itu kabinet Muhyiddin, tapi Perdana Menterinya UMNO, orang di luar sana takkan faham bahawa kabinet ini kabinet Muhyiddin. Orang di luar sana beranggapan bahawa hari ini pemerintahan di bawah pemerintahan UMNO. Jadi kegagalan kerajaan hari ini yang akan diletakkan beban kesalahannya ialah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini satu perkara yang bagi saya cukup bahaya kepada parti. Okey. Okey tu. Ini pertanyaan pada orang luar tu Ya. Ada yang mentanyakan bahawa apakah alasan yang sesuai Perdana Menteri untuk
menyembah kepada keadaan segera. Sedangkan Perdana Menteri tidak perlu alasan. Perdana Menteri tidak perlu merujuk kepada kabinet untuk memutuskan bila tarikh dia mahu menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk diadakan pilihan raya. Kena faham bahawa Tan Sri Muhyiddin juga pernah meminta supaya diadakan pilihan raya. Tuan Dr. Mahathir juga pernah meminta kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diadakan pilihan raya. Tetapi pada ketika itu, Kebawah Duli Tuanku telah memanggil SPR. Dan SPR mengatakan bahawa sekiranya diadakan pilihan raya, maka jumlah yang akan keluar mengundi mungkin akan kurang daripada 51%. Bila berlakunya peratus keluar mengundi kurang daripada 51%, maka ini akan menyebabkan pilihan raya akan perlu diadakan semula. Sebab kurang daripada separuh. Tetapi selepas berlakunya pilihan raya di Melaka, kita mempunyai lebih kurang 68% telah keluar mengundi ketika pilihan raya umum di Melaka. Maknanya, kalau dibubarkan parlimen sekarang, maka tidak ada masalah untuk lebih daripada separuh rakyat Malaysia keluar mengundi. Dan kita dapat selesaikan ketidaktentuan ekonomi yang menghambat negara ini dengan segera. Kita dapat selesaikan masalah ketidaktentuan politik yang menyebabkan pelabur lari daripada melabur dalam negara ini dengan segera. Dan saya yakin bahawa rakan-rakan kaum Tionghoa, peniaga-peniaga, tokoh-tokoh korporat, mereka juga mahukan sebuah kerajaan stabil segera dibentuk bagi membolehkan kita kembali kepada asal. Bagi membolehkan kita memulihkan ekonomi kita yang hari ini semakin hari semakin parah. Ini penting. Ini penting. Nak mengukuhkan ekonomi bukan dengan mengadakan report card. Kena faham apa guna report card ni? Apa guna report card menteri? Report card menteri ialah untuk mengukur sejauh mana menteri-menteri telah mencapai KPI dia. Kenapa nak ukur? Supaya bila ada menteri-menteri yang gagal mencapai KPI dia, gagal untuk capai indeks prestasi dia, maka menteri itu boleh digugurkan dan digantikan dengan barisan kabinet yang baru. Betul tak? Tetapi hari ini assessment dibuat ke atas menteri-menteri, bagi saya hanya syok sendiri. Kerana assessment ini dibuat dalam keadaan Perdana Menteri tahu dia tak boleh tukar seorang pun daripada kabinet Muhyiddin ini. Seorang pun dia tak boleh ganti. Jadi apa kejadah dia buat? Report card menteri-menteri ini. Apa kejadah? Dia buat satu program untuk menunjukkan bahawa menteri-menteri ini semua yang kementerian ni dah capai report card dia ni. Dia punya KPI ni. Kementerian ni dah capai. Kena ingat dulu zaman Datuk Seri Najib memang kita ada seorang menteri, Idris Jala, dipertanggungjawabkan untuk menjaga KPI menteri-menteri. Bila kita dapati ada menteri tidak perform, kita tukar dia ke kementerian yang lebih relax, ataupun kita rehatkan terus daripada menjadi menteri. Tapi kalau kita dah tahu, kita tak boleh buang walau satu pun menteri. Kita tak boleh buang walau satu pun timbalan menteri. Nak buang pengurusi GLC pun tak boleh. Apa kejadah kita buat report card ni? Patut duit yang dibelanjakan di KLCC tu boleh digunakan untuk bagi bantuan bakul makanan kepada ramai orang yang hari ini masih memerlukan bantuan bakul makanan. Sepatutnya hari ini duit yang Datuk Seri Najib dah tolak tawaran rumah kononnya bernilai 100 juta yang merupakan hak dia. Dia minta supaya duit ini diberikan dalam bentuk air citra. Patutnya duit ini boleh digunakan ke arah itu.
Kenapa tak buat? Betul tak? Betul. Ini sibuk buat KPI, sedangkan hasil daripada keputusan KPI itu, kita tak boleh ambil tindakan. Contohnya kalau kita buang Saidan Kasim, kita suruh repair lubang depan Istana Budaya. 5-6 kali aku sebut, satu lubang lebih kurang 23 langkah pun, yang itu pun dia tak boleh buat. Kau boleh tukar Saidan Kasim? Tak boleh. Sebab namanya diberikan oleh Muhyiddin Yassin. Boleh kita buang? Tak boleh. Kalau buang Saidan Kasim, buang Anwar Musa, dua orang menteri ni tarik diri daripada menyokong Ismail Sabri. Apa jadi pada kerajaan Ismail Sabri? Kerajaan Ismail Sabri hanya ada majoriti. Berapa? 3 je. 3 butir je, bro. Ya. So, apa kejadah kita buat KPI ni? Apa kejadah kita buat KPI ni? Hanya retorik. Sejauh mana indeks prestasi ini benar ataupun tidak, hanya dia orang je yang tahu. 50%. Boleh sampai 90%. Ya. Sedangkan, aku pergi mana-mana ni, aku tanya dengan orang bawah, orang buat puas hati tak dengan kerajaan yang ada? Semua cakap tak puas hati. Tetapi, Perdana Menteri kata, sebahagian daripada kriteria yang diambil kira dalam menentukan KPI itu, ialah pendapat umum. So, how in the hell they manage to get 90%? Masuk akal? Aduh, kadang balik. Lebih kurang Muhyiddin juga.